弟兄姐妹平安，平安！真的很高兴可以见到大家。我们今天早上，我们准备我们的心，我们同心合意，一起来赞美敬拜我们的神。我们还没有开始的时候，我们一起来闭上眼睛，我们一起来祷告，好不好？哈利路亚，哈利路亚！感谢你，阿爸父上帝，我们来感谢你的旨意，感谢你的恩典，感谢你的爱。我们知道主耶稣，你那么爱我们。在这个美好的时刻，我们的同心合意，一起来敬拜，一起来赞美你。主耶稣，你的话语是我们的灯，是我们的路上的光。我们今天早晨，我们用我们的全心全意来宣扬你的名，来高举你的名。感谢你，主耶稣。我们祷告是奉靠主耶稣基督的生命求，我们一起来说阿们，哈利路亚，哈利路亚！来，我们准备我们的心，我们一起来宣扬。主，你是我们的太阳。慈爱、怜悯、恩惠、荣光，那些全心跟随你旨意、属于你的百姓，因你恩典的美好奖赏。主，你是我们救赎主，你的人。公平掌权在这地，你将你的荣耀倾倒在你大能百姓，使我们单单敬畏你。在天上
是世界的真光，是永远都不会下沉的太阳。来颂扬，祝你这生证明高举全地上，万民都歌唱，我们不再悲伤，因你是唯一盼望，我们同心宣扬，耶稣你是永远的晨光。主，你是我们救赎主，你的仁义公平掌权在这地，你将你的荣耀倾倒在你大能百姓，使我们单单敬畏你。在天上配得所有尊重主你的荣耀，领导全地上，在黑暗中照亮，你是世界的真光，是永远都不会下沉的太阳。来颂扬，祝你这生证明高举全地上，万民都歌唱，我们不再悲伤，你是唯一盼望，我们同心宣扬，耶稣你是永远的晨光。在天上配得所有尊重主你的荣耀，领导全地上，在黑暗中照亮，你是世界的晨光，是永远都不会下沉的太阳。来颂扬，祝你这生证明高举全地上，万民都歌唱，我们不再悲伤，因你是唯一盼望，我们同心宣扬，耶稣你是永远的晨光。在天上配得所有真正主你的荣耀，领导全地上，在黑暗中照亮，你是世界的真光，是永远都不会下沉的太阳。来颂扬，祝你舍着证明主基天地上，万民都歌唱，我
唯一盼望。我们同心宣扬，耶稣你是永远的真光。一起来宣扬，在天上配得所有尊重主你的荣耀，你到天地上，在黑暗中照亮，你是世界的真光，是永远都不会下沉的太阳。来颂扬，祝你这首祝名高举全地上，万民都歌唱，我们不再悲伤，因你是唯一盼望。我们同心宣扬，耶稣你是永远的真光。我们同心宣扬，耶稣你是永远的真光。我们同心宣扬，耶稣你是永远的真光。哈利路亚，哈利路亚！来，一起来荣耀我们的主，感谢你主耶稣，哈利路亚，阿门。来，一起来荣耀我们的神，哈利路亚，哈利路亚！非常喜乐，让我们来赞美敬拜我们的神。接下来呢，我们一起来赞美敬拜我们的上帝，好不好？我们一起来唱首诗歌，阿门。一起来拍手 ，Come on！有一位真神，他名字叫耶稣，他来到这世界上，为要救赎你。生命的意义尽在这风雨里，这要你开口呼喊耶稣，耶稣是生命一切问题的解答，耶稣是生命一切黑暗的亮光，将忧伤变为喜乐，将惧怕变为力量，耶稣是永恒唯一的盼望。我们一起来拍手，哈利路亚！有一位真神，他名字叫耶稣，他来到这世界上，为要救赎你。生命的意义尽在这风雨里，这要你开口呼喊耶稣，耶稣是生命一切问题的解答，耶稣是生命一切黑暗的亮光，将忧伤变为喜乐，将惧怕变为力量，耶稣是永恒唯一的盼望。耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，一切黑暗的亮光，将忧伤变为喜乐，将惧怕变为力量，耶稣是永恒唯一的盼望。高举耶稣，耶稣是生命一切问题的解答，
新的，将惧怕变为力量。耶稣是永恒唯一的盼望。Come on， 耶稣是生命一切问题的解答。耶稣是生命一切黑暗的亮光。将忧伤变为喜乐，将惧怕变为力量。耶稣是永恒唯一的盼望。耶稣是永恒唯一的盼望。耶稣是永恒唯一的盼望。耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，荣耀我们的神，哈利路亚，哈利路亚。Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Dalam kitab para rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan. Namun dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta, sepertinya membosankan, tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani. Dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun, tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk, terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage, yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama,
yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang, yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakosta, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman. Tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu, apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran KOM di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣，我们准备我们的一切，你是我们的牧者，我们唯一的盼望，唯一的上帝。缺乏，你是我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边，你是我的灵魂苏醒，牵着我的手，引导我走一路，随我走过蛇影幽谷。不怕遭害，耶稣拯救你与我同在，你的杖和竿都安慰我，你拥有恩看我的痛，我必住在你眼中，直到永远。主耶稣，我的心仰望你，我的主，我的神，我依靠你。我将一切的忧虑写在你十字架前，因你为了爱我而舍了己。我的牧者，我不致缺乏，你是我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边，你是我的灵魂苏醒，牵着我的手，引导我走一路。随我走过蛇影幽谷，也不怕遭害，
耶稣拯救主，你与我同在。你的杖和竿都安慰我，你拥有恩靠我的头，我必住在你眼中，直到永远。主耶稣，我的心仰望你，我的主，我的神，我依靠你。我将一切的忧虑写在你十字架前，因你为了爱我而舍了己。主耶稣，我的心仰望你，我的主，我的神，我依靠你。我将一切的忧虑写在你十字架前，因你为了爱我而舍了己。主耶稣，我的心仰望你，我的主，我的神，我依靠你。我将一切的忧虑写在你十字架前，因你为了爱我而舍了己。一切献上，主耶稣，我的心仰望你，我仰望我的主，我的神，我依靠你。我将一切的忧虑写在你十字架前，因你为了爱我而舍了己。我将一切的忧虑写在你十字架前，因你为了爱我而舍了己。我将一切的忧虑写在你十字架前，因你为了爱我而舍了己。Mari jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, kita satukan hati berdoa. 亲爱的弟兄姐妹，来，我们一同祷告。 Bapa di surga, terima kasih 感谢你，天上的父。 kalau hari ini 如果今天 kami akan mendengar firman-Mu. 我们要聆听你的话语， Urapi hamba-Mu 恩膏你的仆人， dan juga firman-Mu. 以及你的话语， Turunkanlah hikmat dan wahyu 让你的智慧能够降临在我们的人生， supaya hari ini 使得今天 melalui firman-Mu 透过你的话语， Engkau membuka kebenaran-kebenaran firman-Mu. 你把你的真理打开给我们， Dan biarlah kebenaran itu 让这个真理 memerdekakan hidup 能够 kami. 让我们得着 Di 释 dalam 放。 nama 奉 Tuhan 主耶稣 Yesus 基督的名， kami berdoa. 我们一同祷告。 Mari kita yang siap mendengar firman, 我们预备好的来聆听神的话语的人， kita 我 katakan 们一同说 amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，平安。 Hari ini saya mau membagikan satu firman 今天我想要跟大家分享， yang saya percaya hari-hari ini 我相信最近近日， sudah banyak sekali hal-hal yang negatif yang kita dengar. 或许我们听从了太多负面的话， Seakan-akan firman Tuhan itu saat ini orang juga masih ragu. 使得或许每一个人都起疑心。 Nah, hari ini kita akan belajar 今天我们会学习到， dari seorang hamba Tuhan, 透过神的一位仆人， seorang tokoh di Alkitab 也就是在圣经里面的一个角色， yang disebut-sebut orang
大家都称他为 Bapa orang beriman. 就是信者之父， Namanya adalah Abraham. 他的名字没错，就是亚伯拉罕。 Baik, mari kita buka Alkitab kita 来，我们打开我们的圣经， dalam Roma pasal yang keempat, 罗马书第4章 ayatnya yang ke-18 sampai 19. 第18节以及第19节， Saya akan bacakan buat saudara. 我会念给大家听。 Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, 他在无可指望的时候， namun Abraham berharap juga 但是亚伯拉罕仍然 Dan- 放着希望， dan percaya 以及相信 bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, 他会被称为多国的父， menurut yang telah difirmankan. 正如先前所说的， Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. 他的后裔要如此的多。 Ayat 19, 19节说， imannya tidak menjadi lemah, 他的信心未软弱， walaupun ia mengetahui 但他知道的， bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, 他的生育已经是那么断绝， karena usianya telah kira-kira 100 tahun, 因为他的年龄已经超过差不多100多岁了， dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. 使得撒拉的生育已经断绝了。 Hari ini, 今天 di tengah-tengah ketidakpastian, 在一个不确定的状况之下， saya mau katakan kepada saudara, 我要跟大家说， ada satu yang pasti, 有一个确定的事， yaitu janji firman 也 Tuhan. 就是神的承诺。 Abraham telah mengalami 亚伯拉罕已经经历过了 janji Tuhan, 神的承诺与他， walaupun ukuran waktu yang panjang, 或是用时间来计算太长了， dia bisa mempertahankan imannya 但是他有办法坚定他的信心， untuk tetap percaya kepada firman 永 Tuhan. 远仍然的相信我们的主的话。 Mari kita belajar hari ini, 来，今天我们学习 apa kunci Abraham 亚伯拉罕到底有什么秘方， untuk dia mengalami janji Tuhan 使 itu. 得他有办法经历神的应许。 Yang pertama, saudara, 第一点， Abraham tidak bimbang atau ragu kepada janji Tuhan. 亚伯拉罕不曾起怀疑对于神的承诺。 Di ayat yang ke-20 berkata, 在第20节里面说， tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. 他因不信心里面的起疑惑， Malah ia diperkuat dalam imannya. 反倒因信心得坚固， Dan ia memuliakan Allah 将荣耀都归他的神， dengan penuh keyakinan 用满满的信心， bahwa Allah berkuasa 他相信神是掌控这所有的一切， untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. 能够进行神所戳出去的话。 Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， dari perikop ini 在这一段我们 kita tahu 相信知道， bahwa lamanya Abraham menantikan janji Tuhan 亚伯拉罕等了许长的时间神的话， itu 25 tahun, Bapak Ibu. 25年， Cukup waktu yang panjang. 这是一个蛮长的时段。 Tetapi dikatakan di firman Tuhan tadi, 但是在圣经里面所提到的说， terhadap janji Allah, 对于神的承诺， Abraham tidak bimbang. 亚伯拉罕不曾起怀疑， Bahkan dikatakan imannya Abraham, 甚至他说他的信心， itu yang membuat dia mendapat kekuatan 因此他得到了新的力量， untuk tetap percaya 坚定着相信我们的主， bahwa Allah yang berjanji, 神所承诺的， dia pasti menggenapi 他 firman-Nya. 必定让他成就。 Nah, berikutnya kita mau belajar Bapak Ibu, 接下来我们要学习 bagaimana Abraham mempunyai iman seperti itu. 为何亚伯拉罕有那么坚固的信心呢？ Kalau kita lihat hari-hari ini, 当我们来看到我们近期内， banyak kita berdoa, 许多人在祷告着， meminta sesuatu kepada Tuhan. 或许求一件事情， Ketika mungkin seminggu, 2 minggu nggak dijawab, 当1个礼拜、2个礼拜过了，答案未到， hati kita mulai ragu. 我们的心已经开始揪起来了。 Tetapi hari ini kita mau belajar. 但是今天我们要学习到，
Bagaimana selama 25 tahun itu 如何在25年内， imannya Abraham 亚伯拉罕的信心 tetap kuat. 仍然坚定着。 Mari kita lihat di ayat yang ke-17. 来，我们看在第17节， Demikian firman Tuhan. 他这么的说： Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. 如经上所记，我已经立你做多国的父， Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. 在神在主面前做我的世人的父， Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. 也就是那叫使人复活的神。 Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, 那弟兄姐妹们， dasar iman Abraham yang pertama, 他的信心的基础，第一点， dia percaya bahwa Allahnya berkuasa menghidupkan orang mati. 他相信他的神有办法叫那使人复活。 Kita tahu bahwa setelah Ishak adalah anak perjanjian yang lahir, 当我们知道说神所应许的小孩出生了以撒， satu kali Tuhan mengetes 有 imannya. 一次神试探了他的信心， Abraham diminta mengorbankan Ishak. 亚伯拉罕被神叫说来牺牲以撒。 Saya percaya iman inilah yang membuat dia berani melakukan dan taat kepada perintah Tuhan. 我相信就是因为这个坚固的信心，他不彷徨的去进行神所要他做的事。 Abraham taat untuk mau mengorbankan Ishak. 亚伯拉罕遵守了神要他做，就是牺牲了以撒。 Anak yang sudah lama 这 dinanti-nantikan. 个是他等待许久的小孩， Dia berani melakukan itu, saudara. 他很胆大的去做， Karena imannya 因为他的信心 didasari oleh 基础于 dia percaya Allahnya sanggup menghidupkan orang 他 mati. 相信神能叫死人复活。 Yang kedua, 第二点， kita akan belajar apa dasar iman Abraham sehingga dia bisa kuat menantikan janji Tuhan. 我们来看到底亚伯拉罕的信心的基础到底是什么，成为他有那么如此的坚定。 Di ayat 17 berkata, 在第17节又说了， seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. 如今上所记载，我已经立你做多国的父，在他主内面前实为世人的父， Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati 也就是那叫使人复活的神， dan 以及 yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. 也就是使无变无有的神。 Dasar iman Abraham yang kedua ini, 这个第二个他的信心基础， ini yang membuat dia kuat 这个也是兼顾了他， untuk tetap percaya 使得他仍然坚定的相信 kepada janji Allah. 神的承诺。 Dia percaya firman Allah 他相信神的话语 itu bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. 能够把无有无变的变成有。 Apa harapan saudara hari-hari ini? 你的盼望最近是什么呢？ Ketika saudara percaya firman Tuhan, 当你相信神的话语的时候， firman itu berkuasa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. 神的话语从无有无变的变成存在的。 Biarlah iman ini kita tangkap 让这个信心我们抓得紧紧吧， supaya kita kuat hari-hari ini 使得近期内我们变坚固了， untuk tetap percaya kepada firman Tuhan 来好好的相信坚固神所给我们的应许， dan terus berharap kepada janji-janji 也 Allah. 不断的来盼望着神的承诺， Karena Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. 因为主耶稣不曾不守信用。 Nah, berikutnya Bapak Ibu, 接下来 kita akan lihat memang iman itu punya tantangan. 我们要看这个信心必须要有门槛的。 Di ayat 19在 dikatakan, 第19节他又说了， imannya tidak menjadi lemah 他的信心不变软弱， walaupun ia mengetahui 甚至虽然他想到 bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. 他自己的身体如已死，
Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. 因为他金将100岁的时候， Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. 也就是撒拉的生育已断绝。 Tantangan iman 这个信心的门槛， adalah ketika kita melihat fakta. 也当我们看到事实在我们的眼前， Iman saudara 你的信心 harus lebih besar 必定比 daripada fakta yang ada. 事实要更大， Karena iman itu bekerja, 因为这个信心会动工， tidak melihat situasi, 它不会看你的周围的状况， tidak melihat keadaan. 也不看你现在的处境。 Ketika kita beriman, 当我们有信心的时候， kita percaya 我们心相信， yang tidak kelihatan, 无看见的， yang belum ada, 无存在的， Tuhan bisa lakukan itu buat kita. 神有办法加给予我们。 Nah, berikut kita lihat Bapak Ibu, 接下来我们再看， ada 3 fakta tantangan Imam Abraham. 有3件关键，就是神来亚伯拉罕的一个信心的门槛。 Yang pertama, 第二个 Abraham tubuhnya sangat lemah. ，OK， 第一个，sorry，他的身体已如死， Ini tantangan fakta fisik yang dia rasakan. 这个是他的门槛，也就是事实上他感觉得到的。 Hari-hari ini orang banyak kena penyakit justru karena dia merasa-rasa. 最近呢，你可以听到别人说他生病了，是因为他自己觉得他生病了。 Ketika kita merasa mungkin tubuh kita sakit sedikit, 当我们觉得说，哎呦，我的身体有点不适， langsung kita berpikir, wah saya kena COVID. 或许您就马上说，完蛋了，我是得到新冠冕。 Hari ini kita belajar dari Abraham. 今天我们从亚伯拉罕来学习， Kita harus tetap percaya. 我们必须要一直相信着。 Walaupun kita rasakan mungkin sedikit sakit. 或许我们觉得有一点点疼痛， Seperti iman Abraham tadi. 如同像亚伯拉罕的一个信心， Kita percaya 我们相信 ada Mazmur 91. 有诗篇第91章， Di mana perlindungan Tuhan sempurna. 也就是神的保护者是完美的。 Bahkan dikatakan di situ malapetaka tidak akan menimpa 在里 kamu. 面说，所有的疾病、所有的困难不会降临在你的身上。 Hari ini, 今天， ayo kita tantang fakta itu. 来，我们挑战这个事实， Jangan takut Bapak Ibu. 不要惧怕，弟兄姐妹们。 Ketika kita percaya, 当我们相信的时候， maka janji Allah itu akan kita terima. 神的应许必定是我们得到的。 Yang kedua, 第二个， apa tantangan iman bagi Abraham? 所以他的一个挑战，信心的挑战到底是什么呢？ Iman Abraham waktu itu 亚伯拉罕那时的信心， menghadapi fakta yang dikatakan umur. 面临着他的年龄的岁数。 Usianya 100 tahun, Bapak Ibu. 他当时已经100岁了， Itu fakta. 那是事实， Satu hal yang mustahil, 也不可能的事情。 orang sudah 100 tahun udah lemah sekali. 他已经是100岁了，他的身体又软弱。 Apakah dia bisa menurunkan keturunan? 那你觉得他还会有后代吗？ Secara fakta fisik dan juga umur tidak mungkin. 事实上，跟着他的体质还有他的年龄是不可能的。 Nah, ada fakta yang ketiga yang terberat ini. 还有最大的一个挑战，第3点， Ketika iman Abraham menghadapi fakta medis. 当亚伯拉罕的信心面对了一个医疗的一个事实， Dikatakan di Alkitab tadi bahwa rahim Sarah sudah tertutup. 在圣经里面有说过，撒拉的生育已经断绝了， Secara medis. 经历了一个医疗的过程。 Kalau rahim sudah tertutup, 如果生育已经断绝了， sudah tidak mungkin akan menghasilkan anak. 是不可能会有生育的。 Ini fakta yang terberat. 这个是最大的一个事实。 Tetapi iman Abraham tadi, 但是亚伯拉罕的信心， imannya 他的信心 melawan fakta ini. 挑战了这个事实。 Hati-hati hari-hari ini Bapak Ibu. 近期内我们必须要小心， Fakta yang berlawanan atau negatif 我们所得到的一个负面的事实，
Apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, 我们不管你所看到的什么，不管你所听到的什么，不管你所觉得什么， itu bisa melemahkan iman kita. 那有办法打断了我们的信心。 Jadi hari ini kita belajar, 所以今天我们要学习着， apapun tantangan hari ini, 不管你面对了什么样的困难门槛， tetaplah percaya akan janji Allah. 仍然相信神的应许。 Saya buat satu kesimpulan, Bapak 我 Ibu. 在这边做一个总结。 Yang pertama, 第一个， iman adalah kunci mengalami janji Tuhan. 信心是一个关键，你能够得到神的应许。 Saudara kalau mau meraih janji Tuhan, 如果你想要得到神的应许的时候， saudara harus memiliki iman. 你必定务必要有信心。 Iman adalah alat untuk meraih janji Allah. 这个信心是让我们能够得着神的应许的。 Yang kedua, 第二个， iman harus didasari oleh firman Tuhan. 我们的信心必定建立在神的话语。 Iman yang didasari oleh firman Tuhan. 我们的信心如果建立在神的话语的时候， Inilah firman yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. 这种信心就是从无有的、无存在的变成有可能的。 Yang ketiga, yang terakhir, 第三个，最后的， iman tidak bergantung kepada keadaan atau situasi, tetapi bergantung kepada kuasa Allah. 我们的信心不建立在我们状况，不建立在我们的处境，乃是建立在神的权柄里面。 Jadi hari-hari ini, 之所以最近 kalau fakta di tengah-tengah kehidupan saudara, 在你的人生中摆上了这样子的事实， semuanya kelihatannya mustahil. 现实上跟你说什么事都不可能， Tapi saudara harus ingat, 但是你必定要记住， ketika saudara punya iman, 当你的信心存在的时候， keadaan, situasi apapun, 所有的状况、所有的处境，任何 saudara tetap bisa meraih janji Allah. 你仍然能够得着神的应许。 Karena iman tidak bergantung kepada situasi, tetapi bergantung kepada kuasa 再 daripada 一次， Tuhan. 我跟大家说，我们的信心不建立在我们的状况，不建立在我们的处境，乃是建立在神的权柄之下。 Jadi hari ini, 所以今天， mari kita miliki iman. 来吧，我们拥有这样子的信心， Iman seperti Abraham, 像亚伯拉罕的信心一样。 yang didasari oleh dua faktor yang kuat. 呀，他有两件最强大的基础， Dia percaya Allahnya 他相信他的神 sanggup menghidupkan orang mati. 是有办法叫死人复活的神。 Yang kedua, 第二点， imannya didasari oleh 他的信心是建立在 dia percaya bahwa firman itu berkuasa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. 他相信着话语是从无有的、无存在的变成有可能的。 Mari saya ajak hari ini. 今天我邀请大家 Ayo kita bangkit. 来，我们建立起来吧， Jangan takut 别怕 dengan virus yang kecil. 这个小小的细菌， Tetapi kita harus punya iman 但是我们必定要拥有这样子的信心， yang bisa mengalahkan virus itu. 有办法赢得这样子的细菌。 Mari kita tundukkan 我 kepala. 们一起低头祷告。 Bapa, terima kasih untuk hari ini. 主耶稣，谢谢你今天， Buat firman iman yang Tuhan sudah nyatakan buat kami. 你今天的话语，也就是信心，在我们的人生中。 Hamba-Mu berdoa buat kami semua yang mendengarkan. 仆人现在祷告给那一些所聆听的人，每一个人， Biarlah ini semua membangkitkan iman kami. 使得这一切可以让我们活出一个力量。 Yang sakit imannya dibangkitkan. 有病的，神会让他得早医治， Untuk mampu mengatakan bahwa oleh bilur-bilur Yesus 因为 aku 他 sembuhkan. 的信心，他可以说，因为主耶稣的白血能够洗净我、赎净我。 Bagi yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. 软弱者，主耶稣，你让他们得早刚强。 Bagi yang saat ini menghadapi kemustahilan. 现在所面临着无可能的事的人， Biar hari ini mereka percaya 透过今天，他们相信， dengan iman 用他的信心， bahwa Allah sanggup
也就是神有办法 untuk mengadakan yang tidak ada menjadi ada. 把无看到的、无存在的让它成就。 Berkati semua jemaat-Mu hari ini Bapa. 主耶稣今天祝福每一位的教友们， Di dalam nama Tuhan 奉 Yesus, 主耶稣基督的圣名， bagimulah segala pujian 所 dan 有的 hormat. 荣耀都归于你主。 Amin. 阿门。 Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. 亲爱的弟兄姐妹，我们在现在要进入我们的圣餐， Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. 来，我们预备我们的心来接受这个圣餐。 Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. 这个圣餐是代表主耶稣自己的圣餐。 Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, 每次当我们进入圣餐的时候， ini pesan Tuhan buat kita. 这是神要我们对我们说的， Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan. 让这一切都来纪念我。 Mari kita mengingat dan bersyukur atas kebaikan Tuhan Yesus. 来，我们来回想神在我们人生中的美好的一切， Supaya kita lebih mengasihi Dia 使得我们更加爱着他， dan mengasihi satu dengan yang lain. 也可以爱着我们所有的彼此。 Mari kita tundukkan kepala. 来，我们一起低头祷告。 Siapakah kami Tuhan 主耶稣，我们到底是谁呢？ sebelum kami mengenal Engkau? 当我们未认识您之前， Kami semua orang berdosa. 我们所有的人都是罪人。 Upah dosa adalah maut, 主耶稣，我们是该死的， tetapi Engkau yang tidak berdosa 但是因为你无罪的人， telah dijadikan dosa oleh karena kami. 被我们赎罪了我们的罪， Engkau harus turun dari surga yang mulia, 你必须要从你荣耀的国降下来， mati gantikan kami 为了我们死去使命。 dengan penderitaan yang luar biasa. 你接受了极大的痛苦， Sungguh ya Tuhan, 真的，主耶稣， betapa baiknya Engkau itu. 你如此的好。 Saat ini kemuliaan-Mu sedang turun memenuhi gereja-Mu. 这一次，你的荣耀正在大大的灌教你的教会。 Ya Aba, ya Bapa, 我们的天父，我们的阿爸父， Engkau sungguh baik. 你如此的好。 Tuhan, kami mau masuk dalam perjamuan kudus 耶稣，我们要进入你的圣餐， dengan hati yang penuh ucapan syukur. 是带着满满的感恩。 Tuhan mau memberkati kami dalam perjamuan kudus. 透过这个圣餐，主耶稣要极大的祝福我们。 Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. 主耶稣要提醒我们用对的方法来迎接这个圣餐。 Karena itu masing-masing introspeksi. 之所以这样子，每一个人来提醒自己， Lihat keadaan diri kita masing-masing. 细查我们现在的状况， Jangan simpan dosa. 别藏住罪， Mari kita minta ampun di hadapan 在 Tuhan. 神面前，然后我们请饶恕。 Ampuni kami. Ampuni kami, Bapa. Ampuni kami, Tuhan. 请你饶恕我们你为我成就最伟大的事，你为我生命是我的完全，你是我一生唯一的保障，是我全所有，是我的最爱。耶稣，我尊重你，让我们来尊重你的圣名。你为我成就最伟大的事，你为我生命是我的完全，你是我一生唯一的保障，是我全所有，是我的最爱。耶稣，我尊重你。耶稣，我尊重你。耶稣。我尊重你。
Berkati jemaat-Mu ya Tuhan. 主耶稣祝福你所有的教友们， Kami akan masuk dalam perjamuan kudus 我们要进入你的圣餐， dengan hati yang penuh ucapan 带 syukur. 着满满的祝福。 Dalam nama Tuhan Yesus 奉主耶稣基督的圣名， kami berdoa. 我们祷告， Amin. 阿门。 Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah berusia di atas 12 tahun. 这个圣餐是给予那些12岁以上的 Anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan 儿 perjamuan 童，在 kudus. 12岁底下的，请不要使用。 Mari saya undang kita semua di rumah-rumah, kita bangkit berdiri. 来，我邀请大家，不管你在家里，请你站起来， Mari kita angkat roti di tangan kanan 把 kita 我们的 tinggi-tinggi. 饼在右手上把它举高， Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. 因为现在我所说的，我已经接受着从主耶稣而来， Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. 也就是当天他被接受出去的时候，他把饼拿起来， Dan sesudah itu ia mengucap syukur 再次 atasnya. 他又感恩， Ia memecah-mecahkannya dan berkata, 他把它剥开啊，以及说了， Inilah tubuhku 这个是我的尸体， yang diserahkan bagi kamu. 也就是交托在于你们， Perbuatlah ini menjadi peringatan akan 把 aku. 这一些所有都是纪念在你们人生中。 Saudara yang dikasihi Tuhan, 所有的亲爱的弟兄姐妹们， bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? 我们剥开的所有的饼，岂不是我们跟神的一个关系呢？ Mari kita makan dalam nama 来 Tuhan 吧，我们用 Yesus. 感恩的心来迎吃。 Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita 现在我 tinggi-tinggi. 们把我们的杯举高。 Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, 再次，主耶稣拿起杯，又在说： Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. 这个杯不只是我们的承诺吗？ Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan 来 aku. 纪念我，每当你在饮用的时候。 Saudara yang dikasihi Tuhan, 所有亲爱的弟兄姐妹们， bukankah cawan pengucapan syukur 这个杯我们把它感恩的，岂不是 yang atasnya kita ucapkan syukur 我们把它感恩的心放在里面的时候， adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? 也就是我们跟神有教学的关系。 Mari kita minum dalam nama Tuhan 奉主耶稣 Yesus. 的基督名，我们来饮用。 Mari kita semua mengucap syukur kepada Tuhan 来，我们来开口来 Berterima 感谢 kasih 主，来感谢主， atas kebaikan. 开口来感谢主，说 Mari 他的美 semua 好，来 bersuara, 感谢 tidak ada yang 所有的每个人都 Mari 同 naikkan 心开口来感谢主。 Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua angkat tanganmu. 现在把你的手举高，现在把你的手举高，来准备迎接神的祝福。 Tuhan menurunkan urapannya kepada 耶 kita 稣来 semua 充满着 pada 我 hari 们每 ini 个 di 今 dalam nama 天，奉主 Yesus. 耶稣基督的圣名求， Turun pengurapan 主耶 yang 稣，你 baru 充 buat 满 kami 他们，你 semua. 充满每一个人 Oh, 新 di 的 dalam nama 关、 Yesus. 新的心爱、新的爱，奉耶稣 Terima 的 di 名 dalam nama 接受 Yesus. 神的爱，接 Terima 受 di 神的 dalam 爱 nama， Yesus. 接受神的爱， Oh, 接受神的爱。 感谢你，主耶稣，颂赞荣耀，感恩归于我的主。我感谢你，主耶稣，我感谢你，主耶稣，颂赞荣耀，感恩归于我的主。颂赞荣耀，感恩归于我的主。颂赞荣耀，感恩归于我的主。
Bapa, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. 主耶稣，谢谢你的祝福降临在我们的 Kami 人生中。 percaya saat ini kesembuhan terjadi, 我们相信现在有病的得医治， kelepasan terjadi, 有被捆绑的已经被释放， jawaban doa diberikan oleh 所有 Tuhan, 的祷告都您给他答案， kekuatan dan pengharapan yang baru 新的 diberikan 力量、 Tuhan. 新的盼望，你已经降临在我们的人生中。 Engkau memberkati umat-Mu 主耶 berlimpah-limpah 稣， ya 你 Tuhan. 充满着祝福每一个教友们， Mereka akan pulang dengan sorak-sorai. 他们会用带着喜乐的心， Oh, terima kasih 感谢 Tuhan. 你，主耶稣。 Mari para suami angkat tanganmu. 所有 di 的 hadapan 先生 Tuhan. 们，把你的手举高。 Tuhan memberkati para suami di tempat ini ya 主耶 Tuhan. 稣，祝福所有每一位先生在这个地方， Jadikan mereka raja, imam dan nabi di tengah-tengah rumah tangga 使得 mereka. 他们变成头在他们的人生的里面。 Diberkatilah pekerjaan, usaha dan bisnismu. 所有他的工作、他的生意都被神祝福的满满， Diberkatilah rumah tanggamu. 他的婚姻、他的家庭状况也被神祝福的满满。 Diberkatilah rumah tanggamu. 他所有的家庭都在神掌握 Dan kehidupanmu. 中，还有他的人生中也在神的手中。 Apa saja yang mereka lakukan, Tuhan buat 不 berhasil. 管他做什么事情，主耶稣，你 Dalam 让 nama 他 Yesus. 成就，在主的圣名求。 Mari para istri 现在 angkat，kedua 先 tangan 太太 di 们把你 hadapan 的 Tuhan. 双手举高。 Tuhan memberkati para istri ya Tuhan. 主耶稣也是祝福每一个妈妈们， Jadikan mereka tiang doa dan penolong bagi suami 让 dan 他们能够 keluarga. 成为祷告塔，还有可以帮助先生的一个好帮手。 Jadikan para istri pokok anggur yang manis di tengah-tengah 也 keluarganya. 就是让他成为一个很甜的葡萄树，在他的家庭中， Berikan mereka hikmat untuk mengajar dan mendidik anak-anak 给他 mereka 们一个 Tuhan. 智慧，让他们有办法好好的教育你的儿女们， Untuk menjadi anak-anak yang takut akan 使得 Tuhan. 他们能够敬畏神的一个儿女们， Di dalam nama 在主耶 Yesus. 稣的圣名求。 Mari sekarang anak-anak muda yang belum menikah. 现在未结婚的年轻人， Mari angkat tanganmu di hadapan 把你的 Tuhan. 手举高， Seperti anak panah di tangan pahlawan. 就像说一个箭在 Demikianlah engkau melesat kepada kesempurnaan Kristus. 主耶稣，因为这样子他们被完整了， Jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan. 成为一个敬畏神的儿童们， Maka masa depanmu akan gilang gemilang. 使得你的未来会发光。 Hari ini turun pengurapan Daniel 10 kali lebih 今天 cerdas. 所有丹尼利的祝福降临在你的身上10倍， Diberkatilah anak-anak muda. 祝福所有每个年轻人， Berikan mereka kemampuan Tuhan 给他们力量， untuk menjaga kekudusan. 使得他们有办法好好的遵守他们的圣洁。 Di dalam nama Tuhan 在主耶 Yesus. 稣的名， Mari sekarang single parent 还 boleh 有 angkat 单 tanganmu 亲 di 家庭， hadapan 请 Tuhan. 你举手。 Tuhanlah yang akan menjadi kekasih hatimu. 主耶稣自己会成为你的爱人， Engkau tidak akan ditinggalkan. 你不曾被离弃过。 Apa yang engkau perlukan akan dicukupkan oleh 你 Tuhan. 每次所需要的事情，神必定满足你。 Kiranya kekuatan, penghiburan, dan berkat melimpah turun atasmu. 神的力量、神的安慰，大大的降临在你的人生中。 Di dalam nama Tuhan 奉主耶稣的 Yesus. 圣名， Sekarang mari semua jemaat Tuhan angkat 现 tanganmu. 在所有的教友们，把你的手举高， Dengan iman kami percaya 用我们的信心，我们相信 yang sakit sudah disembuhkan. 有病的已被医治了， Yang terbeban berat sudah diberikan jawaban Tuhan. 有重担的神已经给你答案了， Yang terikat sudah dilepaskan oleh 被 Tuhan. 捆绑的神已经释放了您。 Di dalam nama Tuhan Yesus, 奉主耶稣基督的圣名， kami percaya Tuhan. 我们相信主耶稣， Seluruh jemaat PRJ CK7 diselamatkan oleh 所有 Tuhan. 的这个杜鹃的教友们，中文堂被释放了。 Di dalam nama Tuhan 奉主耶 Yesus. 稣基督的圣名， Amin. 阿门。 Shalom. Atas nama Gembala, seluruh pengerja serta Jemaat Mandarin Service CK7, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Indarwanto Tarigan untuk setiap pesan firman Tuhan pada hari ini yang telah menjadi berkat serta menguatkan bagi kita semua yang beribadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman untuk sepekan ke depan. Ibadah online minggu depan tanggal 18 Oktober 2020 akan dilayani oleh Gembala Sidang GBI Jalan Gatot Subroto Bapak Pendeta Dr. Insinyur Nikonyoto Raharjo dengan disertai perjamuan kudus.
Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah raya bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7 pagi, pukul 9, pukul 11.30, pukul 2 siang, dan pukul setengah 5 sore. Dan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk youth dan junior service, ibadah anak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, yaitu GBPRJ CK7. Persembahan umum kolekte perpuluhan, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan akun 206-333-8222 atas nama GBPRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihatnya langsung di medsos masing-masing cabang. Firman Tuhan di Mazmur 4 ayat 6 berkata, "Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan." Gembala mengajak kita semua pengerja maupun jemaat untuk setia membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa fajar pada pukul 4.40 pagi dan menara doa pada pukul 3 sore sampai dengan pukul 9 malam setiap hari Senin sampai dengan Sabtu via aplikasi Zoom. Agar kita semua luput dari pandemi COVID-19, krisis ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lain. Info link, ID, serta password dapat menghubungi WhatsApp di 0877 2300 5577. Untuk call gabungan Mandarin Service akan diadakan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 pukul 7 malam yang akan dilayani oleh Bapak PDP Suryadi. Call tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID, serta password dapat menghubungi WhatsApp di 0877 7616 5903. Perubahan begitu cepat dan tak terelakkan sehingga seorang pemimpin harus lebih dari sekedar bertahan agar berhasil melewati masa sulit saat ini. Jika tidak gesit dan siap beradaptasi, mereka tidak akan bertahan. Kuncinya adalah belajar bagaimana mengubah kepemimpinan. Dalam kondisi saat ini, seorang leader dituntut harus kreatif memimpin organisasinya, keluar dari masalah-masalah yang ada dengan solusi yang kreatif. Di acara ini Anda akan belajar bagaimana pola pikir yang dibutuhkan untuk mengubah kepemimpinan yang efektif, bagaimana beralih dari mengklaim otoritas posisional ke mengembangkan otoritas moral, bagaimana menjadi pemimpin transformasional dan menemukan panggilan Anda. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti webinar MUI GBPRJ Group CK7 yang akan diadakan melalui Zoom pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 pukul 7.30 malam sampai dengan pukul 9 malam dengan pembicara Galatia Chandra dengan topik Creative Leadership. Webinar ini gratis. Untuk link, user ID, dan password dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di bawah layar Bapak Ibu sekalian. Apa yang harus dilakukan para wanita untuk dapat mengetahui sejak dini kemungkinan menderita kanker payudara? Seperti apa gejala-gejala seorang wanita terkena penyakit kanker payudara? Apakah ada cara-cara atau tips-tips untuk menghindari penyakit tersebut? Dalam rangka memperingati October Goes Pink, yaitu Breast Cancer Month sedunia, CK7 Cancer Ministry mendapat kehormatan untuk share and talk bersama Ketua Yayasan Kanker Payudara Indonesia, Ibu Linda Agum Gumelar dan Dr. Iskandar, dengan topik yang sangat menarik yaitu Early Detection atau deteksi dini, guna menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, serta pembahasan lebih detail dan setiap pemirsa dapat bertanya apa saja berkaitan dengan topik kita kali ini via live chat. Dan kali ini ada kesaksian dari seorang wanita yang cantik, yaitu Ibu Grace Cahya, yang kami yakin akan memberkati serta memberi kekuatan bagi kita semua. Acara ini diadakan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 pukul 10.30 melalui live streaming via YouTube channel GBPRJ CK7. Ada hadiah menarik bagi yang dapat menjawab beberapa pertanyaan di akhir acara. Gembala menghimbau agar seluruh pengerja serta jemaat untuk menjadi subscriber YouTube GBPRJ CK7 agar Bapak Ibu sekalian selalu menerima informasi atau notifikasi untuk setiap ibadah atau kegiatan yang diadakan secara live streaming maupun upload video kegiatan terbaru. Caranya sangat mudah, yaitu Bapak Ibu masuk ke website www.youtube.com, kemudian ketik GBPRJ CK7 di kolom search, setelah itu klik icon subscribe. Dan Bapak Ibu tinggal mengisi alamat email Bapak Ibu yang aktif serta mengisi passwordnya dengan benar. Terakhir, Bapak Ibu mengklik icon lonceng. Dengan demikian, Bapak Ibu telah menjadi subscriber YouTube GBPRJ CK7. Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. CK7会议堂的同工和今天参加网上敬拜的会友们，当我们还未进入祷告思想前，让我们一起先讲第三个五旬节的意义。因为我们相信，当我们说出话来后，那么事情会成就在我们的生命里。圣经这么说：
领后是善。但我们既有信心，正如经上记着说：“我因信，所以如此说话。”我们也信，所以也说话。第三个五旬节的意义，第一个意义，第三个五旬节是现代神灵大大交换的时期，远超过当时亚述撒节所发生的。第二，第三个五旬节将会是主耶稣再来前最大和最后的灵魂受割。第三，第三个五旬节将兴起耶利米亚一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的年轻人。第四，第三个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第三个五旬节将持下能力来完成主的大使命之后，主耶稣就会再来。来吧，这个都主华一堂的同工和会友，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣经怎么说？奥利泰之下气14，这称为我名下的子民，若是自卑、祷告、寻求我的面，转离他们的恶行，我们必从天上垂听，方免他们的罪，医治他们的地。天父，求你饶恕我们，方免我们的国家主。但愿此从一切的瘟疫、新冠病毒和灾害恢复我们的国家，让每一个向上帝呼求的人得着拯救。我们祷告，让全体这个督主会堂和同工和会友们都能脱离新冠病毒和全球性经济危机的影响。奉主耶稣基督的名，我们也要奉主耶稣的名，对新冠病毒和全球经济危机说：住了吧，静了吧。我们要为佐科维总统和马鲁夫阿敏副总统求你赐给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定都是按照上帝的旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护团队祷告，愿上帝羔羊的血能保护他们，遮盖他们和他们的家人，上帝赐给他们健康。今天我们要感谢他的仆人刚传道蛮有能力来传讲上帝的道，求你大大的祝福你的仆人，阿们。我们也要为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求上帝祝福他的健康、他的家人及他的牧羊事工，使他持续被使用成为第三个五旬节的使者，来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的基督督主牧师长许元哲医生牧师祷告，求上帝祝福他的健康并家人，愿他妻子 Olivia、孩子学会的和孙儿们都蒙福。求上帝成为他仆人和家人的盾牌和帮助。上帝也赐福你仆人在基督徒的牧羊圣工，使我们所有的基督徒的子民配得在上帝面前。我们也为波德里教会、神的教会、奥拉罗伯大学和世界福音联盟祷告，愿上帝使用他们赢得更多的灵魂。也为在基督徒兴起耶利米亚一代祷告，求上帝大大的使用他们。我们也为每一位同工和在今天基督徒参加网上敬拜的会友们祷告。我们也为有病的祷告，上帝已经医治他们，但中但得，求上帝赐给他们安息。需要答案的，上帝已经应允他们。奉主耶稣基督的名，让每一位求上帝的子民能脱离全球性的经济危机和疾病。上帝大大的祝福他们，阿们。
全体同工和这个督主会堂的会友，请举手领受上帝通过他仆人这个督主牧者来祝福。 Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi Anda semua dari serangan pandemik COVID-19. God bless you all. 耶稣是生命，一切万